Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda secara ringkas berkenaan dengan sistem akaun MAF version 2.7. Okey, untuk dashboard pada paparan yang pertama ini adalah anda akan melihat paparan berkenaan dengan info bisnes seperti untung bersih. Okey, maklumat prestasi yang membawarkan jualan hari ini dibandingkan dengan jualan semalam, dan juga beberapa perbandingan yang diletakkan di sini untuk memudahkan anda membuat pemantauan. Okey, contohnya di bawah ini adalah perbanyakkan pendapatan, bermaksud adalah anda baru menggunakan 13% perbanyakan daripada pendapatan yang diterima. Okey, contohnya anda baru menggunakan 3,000 daripada pendapatan. Okey, dan juga seterusnya jualan tunai, penghutang, aset yang saya akan terangkan di dalam training. Okey, untuk jumlah zakat ini adalah anda akan dipaparkan jumlah zakat yang perlu dibayar. Okey, jika anda layak atau menyukupi syarat haul zakat. Okey, untuk seterusnya di dalam version 2.7 ini adalah beberapa fungsi baru yang saya telah tambah. Contohnya di dalam baki awal ataupun di bahagian kunci kira-kira saya telah tambahkan satu lagi item, iaitu lain-lain aset semasa dan juga lain-lain liability semasa. Okey, dan seterusnya saya juga sertakan improvement di bahagian info perniagaan. Okey, di mana jika anda pilih di sini kepada tahunan, so tarikh tutup akaun akan berubah kepada akhir tahun pada tahun tersebut. Okey, kalau kata contoh 1 Mac 2020. Okey, sudah akan ke Disember 2020. Okey, so kita ambil tahun punya, sudah akan 2021 jika anda pilih tahunan. Jika pilih bulanan, so dia akan berakhir pada 31 Mac. Tidak kisahlah anda bermula daripada 15 Mac. Okey, dia sama saja untuk bahagian tarikh tutup akaun. Ini adalah salah satu improvement yang telah kami lakukan pada sistem ini. Okey, so saya buat balik di sini. Okey, dan seterusnya pada senarai perbelanjaan juga saya telah tambah kepada 20 jenis perbelanjaan yang boleh anda ubah sesuai di sini, yang bersesuaian dengan bisnes anda. Okey, kemudian bahagian kalkulator zakat. Okey, di sinilah yang akan memaparkan semua maklumat berkenaan zakat. Okey, di mana kami menggunakan kaedah untung rugi. Okey, di sini akan memaparkan amount inisab, iaitu anda perlu dapatkan di jabatan institusi zakat negeri masing-masing lah, kerana ia berbeza mengikut negeri. Dan juga di sini juga akan dipaparkan hasil jualan, belanja, keperluan bersih dan juga jumlah zakat jika anda layak zakat. Katakanlah anda tidak layak, okey, saya padam dahulu satu transaksi di sini, jadikan dia rugi. Okey, di sini juga bila anda dah jadi rugi, dia akan memaparkan anda rugi di sini. Okey, warna merah. Okey, dan di bahagian jumlah zakat tidak berkaitan. Okey, jika kita lihat balik bahagian kalkulator zakat, so dia akan memaparkan status seperti ini, tidak wajib, tidak memenuhi syarat haul zakat. Okey, seterusnya bahagian dokumen generator. Anda boleh memilih ada dua, iaitu resit rasmi ataupun invoice dan juga payment voucher. Okey, jika kita pilih di sini, so di sini ada resit rasmi yang akan memaparkan secara automatik apa bisnes anda semua yang telah anda masukkan di dalam info perniagaan. Okey, anda boleh pilih nak memberikan invoice ataupun resit. Alright, so kemudian anda boleh pilih untuk tutup akaun. Tutup akaun adalah fungsi yang terbaru. Bagi saya, fungsi tutup akaun ini adalah fungsi yang sangat berguna, kerana dengan adanya fungsi tutup akaun ini, anda tidak perlu lagi untuk memasukkan tetapan baki awal setiap kali ingin memasukkan transaksi pada tempoh yang seterusnya, kerana pada version 2.2 anda kena buat secara manual, di mana kadang-kadang jika kita terlepas pandang, kita mungkin akan terlupa memasukkan data baki akhir ke baki awal. Jadi dengan fungsi yang terbaru ini, anda tidak perlu lagi key in one by one. Okey, selepas anda untuk merekod transaksi yang seterusnya. Nanti saya akan tunjukkan fungsi dia bagaimana. Kemudian bahagian transaksi juga saya telah tambahkan kepada satu lagi transaksi khas.
Okey, di mana transaksi hal ni adalah merujuk kepada transaksi yang di luar kebiasaan bisnes. Contohnya seperti susut nilai ataupun beli aset tetap secara kredit. Tetapi transaksi hal ni juga lebih saya tumpukan juga kepada yang mungkin anda nak gunakan bahagian ini saja. Anda tak nak gunakan empat ni, mungkin anda nampak rasa macam leceh sedikit, tapi anda nak gunakan transaksi hal pun boleh. Tapi yang ni akan memerlukan anda seorang yang mahir berkenaan dengan akaun ataupun pengawal akaun yang lebih advance, kerana di bahagian transaksi akhir ini adalah lebih sesuai untuk mereka yang ada kemahiran akaun. Jika ada tiada kemahiran akaun, lebih baik gunakan transaksi 4 ini di atas sajalah. Sama saja jika anda ingin gunakan mana-mana. Tetapi jika ada transaksi yang tiada di bahagian 4 ni, contohnya ingin transfer duit daripada bank ke tunai, tunai ke bank, anda perlu lakukan di sini. Dan satu lagi, di bahagian saya lupa beritahu, untuk bahagian bank juga, okey, jika sebelum ini bank kami hanya berikan satu saja akaun untuk anda create ataupun anda buat. Tapi dengan sistem baru ni anda boleh create berapa banyak akaun bank yang anda ada. Okay, jika anda ingin tambah akaun bank baru, contohnya orang dia, anda tulis saja di sini dan terus keluar seperti inilah. Okey, dia akan tambah berapa yang anda nak akaun bank ataupun akaun tunai. Di mana pada version 2.2 anda hanya ada satu akaun bank dan ada satu akaun tunai. Bermaksud jika anda ada 2, 3, 4 bank, anda perlu tambah menjadi satu akaun saja. Okey, jadi untuk 2.7 ini ada improvement dari segi pemilihan bank yang boleh anda asingkan transaksi untuk bank tersebut. Okey, dan satu lagi untuk bahagian transaksi ni, antara improvement yang kami lakukan di sini adalah berkenaan dengan penambahan row transaksi yang secara automatik. Okey, maksudnya anda tidak perlu, jika sebelum ini anda perlu copy bahagian ini, copy dan paste, still boleh juga, tapi untuk yang ni anda lebih mudah kerana anda hanya tulis tarikh ataupun data sahaja, satu saja data, dia akan terus hasilkan dapat row yang baru. Dia akan terus hasilkan row yang baru secara automatik, di mana semua formula telah ada. Okey, jadi anda pergi sini, tulis tarikh dan dia akan keluar row yang baru. Jadi ini memudahkan untuk anda merekod. Dan juga salah satu fungsi yang terbaru juga adalah kami berikan satu pengalaman merekod yang mudah, kerana anda hanya perlu masukkan dan anda pilih apa yang jenis perniagaan, contoh pendapatan, pilih bank apa, dan dia akan keluarkan apa yang akan dimasukkan. Dan bagi saya cukup mudah jika anda ingin rekod dengan cara yang pantas. Okey, seterusnya untuk bahagian laporan, saya tambahkan 4 jenis laporan, yang mana yang terbaru adalah imbangan duga yang membuatkan semua akaun yang terlibat di dalam bisnes anda menjadi satu report. Okey, jualan, belian, aset tetap semua dalam satu report, di mana kalau sebelum ini kita hanya ada 3 saja laporan, iaitu aliran tunai, untung rugi dan juga kunci kira-kira. Dan akhir sekali untuk laporan, selain daripada laporan mustahil, kerana mustahil tiada perubahan yang banyak yang dilakukan, tetapi untuk bahagian laporan lain, contoh laporan penghutang, anda akan dapat laporan yang lebih personalized. Okey, personalized maksudnya dia per individu, kerana sebelum ini pada version 2.2 laporan yang anda terima hanya secara ringkasan merupakan semua penghutang dan laporan terkini saja. Tetapi untuk yang terbaru ini, anda boleh lihat berapa jualan kredit ataupun berapa jualan kredit untuk penghutang tersebut dan berapa bayaran diterima. Jadi akan merupakan bagi terkini. So anda boleh tahu berapa kredit, berapa debit yang telah berlaku pada transaksi tersebut. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana fungsi tutup akaun. Okey, bagi saya tutup akaun ni, saya masukkan semula transaksi di sini tadi 250. Okey, so dia akan jadi macam ni, balik pada asal. Okey, so saya pergi ke menu di sini. Okey, bila anda klik pada tutup akaun ni, okey, dia akan tanyalah, sebab bila anda klik
ni anda akan ada option. Anda nak tekan jika ya, maksudnya akaun akan terus ditutup dan telah ready untuk merekod transaksi yang pada tempoh yang seterusnya. Kerana anda perlu ingat, jika anda klik pada ya, semua transaksi yang telah anda rekod sebelum ni akan dipadam secara automatik, dan benda ni semua akan memulai pada zero balik, dan anda tidak perlu masukkan lagi bagi awal kerana semua telah ready. Okey, jika sebelum ini transaksi semua masih ada lagi. Okey, semua ada. Okey, bila kita pergi ke dashboard, pergi ke menu di sini, pergi ke tetapan tutup akaun. Okey, tekan ya. So dalam beberapa saat dia akan keluar notifikasi. Jika maksudnya akaun berjaya ditutup, bermaksud semua transaksi telah pun berjaya dipadamkan ataupun anda telah ready untuk merekod transaksi yang seterusnya pada bulan yang atau pada tempoh yang seterusnya. Kerana untuk bagi awal semua, lihat semua telah menjadi zero bagi perbelanjaan kerana kita telah kosongkan balik transaksi. Untuk bersih semua tiada. Yang ada masih tunai di tangan dan tunai di bank, yang mana amount ni adalah amount bagi akhir yang pada rekod yang terakhir yang telah kita buat. Jadi itu sahaja penerangan ringkas mengenai sistem akaun muat version 2.7 untuk anda lihat secara ringkas.